Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tingkatan 5, ayat bacaan dan kefahaman. Pelajaran 5, memahami keutamaan dalam tindakan. Halaman 41 hingga 50, buku teks. Pelajaran ini berkaitan dengan surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Apakah orang-orang yang memberi minum ke orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Apakah sebab turun ayat? Menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa orang sahabat berbincang tentang amalan yang perlu mereka utamakan selepas pembukaan Mekah. Ada sahabat yang ingin menumpukan kepada memberikan minuman kepada orang yang menunaikan haji. Dan ada juga sahabat yang akan menumpukan usaha kepada memakmurkan Masjidil Haram. Selain itu, terdapat sahabat yang akan berjihad di jalan Allah. Percakapan mereka telah ditegur oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana tidak sopan meninggikan suara di sebelah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadu hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah ayat tersebut. Maksud fiqhul aulawiyat. Fiqhul aulawiyat, mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Prinsip asas dalam fiqhul aulawiyat. Pertama, bersumberkan dalil syarak. Yang kedua, mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Ketiga, mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Yang keempat, mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi. Yang kelima, mengambil kira tahap keupayaan individu. Perlaksanaan fiqhul aulawiyat dalam kehidupan. Kita akan lihat dalam 3 bidang. Yang pertama, ilmu dan pemikiran. Yang kedua, amalan. Dan yang ketiga, tuntutan syarak. Kita bincang bidang ini satu persatu. Lihat gambar ini. Mana yang perlu kita dahulukan? Belajar Al-Quran kah atau belajar matematik? Kita jawab selepas ini. Ini berkaitan dengan ilmu dan pemikiran. Prinsip am, mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Aplikasi yang pertama, mengutamakan ilmu fardu ain berbanding dengan ilmu fardu kifayah. Contohnya, mengutamakan ilmu menunaikan solat yang betul berbanding dengan ilmu lain. Yang kedua, mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa dan pelengkap bagi umat Islam. Contohnya, mengutamakan mempelajari ilmu dalam bidang perubatan dan kejuruteraan. Jadi, jawapan pada gambar tersebut ialah utamakan ilmu membaca Al-Quran. Baik, gambar yang seterusnya. Mana yang perlu didahulukan? Bersedekah atau bergotong royong? Ini berkaitan dengan amalan. Prinsip am, mengutamakan amalan yang banyak manfaat berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat. Bagaimana aplikasinya? Pertama, mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat
berbanding dengan amalan yang kurang bermanfaat mengikut keperluan dan situasi. Contohnya mengutamakan bersedekah berbanding dengan gotong royong. Yang kedua, mengutamakan akti kemasyarakatan berbanding dengan ibadat sunat yang berbentuk peribadi. Contohnya, mengutamakan program berbentuk kebajikan masyarakat berbanding dengan memperbanyak amalan sunat untuk peribadi. Jadi jawapannya, dahulukan sedekah pada gambar sebentar tadi. Gambar yang ketiga, mana yang perlu didahulukan? Berbakti kepada ibu bapa ataupun beriktikaf di masjid. Ini berkaitan dengan tuntutan syarak. Prinsip amnya mengutamakan perkara pokok berbanding dengan perkara cabang. Aplikasi yang pertama, mengutamakan amalan fardu ain berbanding dengan fardu kifayah. Contohnya mengutamakan pelaksanaan zakat yang wajib sebelum bersedekah. Yang kedua, mengutamakan amalan fardu berbanding dengan amalan sunat. Contohnya mengutamakan membantu ibu bapa berbanding iktikaf. Yang ketiga, menguasai akidah berbanding dengan perkara syariat. Contohnya mempelajari asas-asas akidah Islam terlebih dahulu sebelum memperhalusi isu-isu fiqh. Baik, jadi jawapan pada gambar tersebut ialah kita dahulukan bantu ibu bapa daripada iktikaf. Baik, sebentar tadi kita ada menyebut tentang perkara pokok dan perkara cabang. Perkara pokok dikenali sebagai usul, iaitu perkara asas dalam Islam seperti keimanan kepada Allah. Manakala perkara cabang pula dikenali sebagai furu', iaitu perincian kepada pelaksanaan perkara pokok seperti hukum pelaksanaan solat berjamaah. Ada 6 kepentingan fiqhul aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama, memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik. Yang kedua, membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan efektif. Yang ketiga, mengamalkan semua tuntutan Islam mengikut susunan yang tepat. Keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial dalam melestarikan pengurusan kehidupan. Kelima, menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariat. Yang keenam, mewujudkan masyarakat yang berjaya menguruskan sistem kehidupan yang cekap. Akhirnya, pengajaran ayat. Bagi memudahkan kamu, saya telah menghitamkan isi pengajaran ayat dan saya telah meletakkan warna hijau untuk huraiannya. Kita tengok satu persatu. Sebagai umat Islam, yang pertama, kita hendaklah sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, kerana keimanan ialah kunci penerimaan segala ibadat. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa berazam untuk berjihad dengan tenaga dan harta supaya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa berhijrah kepada yang lebih baik supaya menjadi insan yang produktif. Dan yang terakhir, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan kerana kebaikan itu akan diberi ganjaran pada hari akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menuntut ilmu dan selamat beramal.